Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So, hari ini cikgu akan berkongsi lagi bahagian yang kedua berkaitan dengan fizik tingkatan 4, silibus baru KSSM. Kita masih lagi di dalam tajuk yang sama, 3.1 hukum kegravitian semesta Newton, di mana hasil pembelajaran pada hari ini yang pelajar perlu tahu, yang pertama, pelajar nak melihat bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan dua jasad pegon di bumi, dan yang kedua menyelesaikan masalah yang melibatkan jasad di atas permukaan bumi. Okey. Bagi menyelesaikan masalah melibatkan hukum kegravitian semesta Newton, untuk dua jasad pegon di bumi, maksudnya dua jasad ini berada di bumi. Kalau kamu lihat dekat sini, contoh yang pertama ini, kamu akan nampak dengan jelas satu, kalau cikgu beri contoh di sini dua objek lah, objek satu, ini objek 2. Di sini objek 3. Di sini objek 4 lah. Jadi kalau pelajar dapat perhatikan, objek 1 dan objek 2 ni dari segi jisim yang sama, disebabkan rupanya yang sama, bentuk yang sama, mempunyai daya graviti di sini sebagai F1, manakala untuk jisim atau jasad yang ketiga dan 4 dengan jisim yang lebih besar, kita akan lihat dekat sini dari segi magnitude daya graviti lebih besar sedikit, lebih besar daripada F yang pertama. So, kenyataan yang kita boleh simpulkan di sini adalah daya graviti sebenarnya bergantung pada jisim sesuatu jasad, antara M1 dan juga M2. Ini kes yang pertama. Untuk kes yang kedua, kalau kita lihat untuk jasad 1, jasad 2, jasad 3 dan juga jasad 4, apa yang kita lihat perbezaan antara dua gambar rajah ini adalah dari segi jarak. Jarak antara dua jasad. Apa yang kita dapati apabila jarak itu lebih pendek atau dekat antara dua jasad, kita akan mengalami daya graviti F1. Dan untuk jarak yang lebih jauh, iaitu antara dua jasad, kita akan alami daya graviti F2 lah. So, apa yang kamu nampak dekat sini adalah, kita akan tahu dekat sini bahawa daya graviti bagi F1 lebih besar berbanding dengan F2. So, apa kesimpulan yang penting dekat sini adalah, so kita nampak kat bawah ni, yang amat-amat penting sangat-sangat. So, apa yang kita boleh simpulkan adalah, daya tarikan graviti antara dua jasad sebenarnya bergantung pada, kalau kamu tengok dekat situ, dia bergantung pada jisim jasad dan juga jarak di antara dua jasad. So, jasad dekat sini kita ada dua lah, M1, M2. Kemudian kita ada jarak yang sama antara jasad 1 dan jasad 2. Seterusnya kita akan lihat simulasi berdasarkan pengiraan dekat sini. Kamu tengok dekat sini, cikgu baca, tentukan daya tarikan graviti antara dua pelajar yang masing-masing berjisim 70 kg dan 80 gram, berdiri pada jarak pemisah 2 meter. Cikgu buat sedikit gambar rajah untuk memudahkan atau mewakili. Cikgu buat contoh bulatan saja. Sini sebagai pelajar pertama 70 kg. Yang ini untuk pelajar yang kedua dengan jisim 80 kg, di mana kedua-dua mereka ni dipisahkan dengan satu jarak, iaitu 2 meter lah. Ini simulasi lah. Jadi, di sini diberikan juga kepada kamu satu pemalar kegravitian lah, di mana nilainya
6.67 kali 10 kuasa negatif 9 Newton meter persegi per kilogram per kilogram. Jadi apabila kita menggunakan formula yang telah kita jumpa sebelum ini, iaitu F sama dengan G hasil darab M1 kali M2 dibahagikan dengan R kuasa 2. Dengan kita masukkan nilai-nilai yang ada di sini, di mana pengantian bersilah betul, di mana ini adalah M1, sini adalah M2 dan kita kuasa kedua dengan jarak. So kita dapati daya graviti antara pelajar pertama dengan pelajar kedua hanyalah 9.34 kali 10 kuasa 8 Newton. Okey. So kalau kita tengok prefix ni bermaksud nilai daya graviti ni amatlah lemah ataupun kecil kalau kita nak bandingkan dengan berat pelajar. So berat pelajar pertama kalau kita anggap kita beranggapan percepatan graviti bumi sama dengan 10 meter per second. So pelajar pertama kita akan ada 700 Newton, pelajar 2 kita akan ada 800 Newton. Okey, bermaksud daya berat pelajar lebih besar. Berat pelajar pertama dengan pelajar kedua ni lebih besar jika kita bandingkan dengan daya graviti yang dikenakan antara dua pelajar. Jadi dua pelajar ni tak akan bertemulah disebabkan kehadiran daya graviti antara dua jasad. Jelas itu. Okey, ini kesan jisim dan jarak. Jadi dekat atas tu cikgu dah katakan bahawa di dalam formula ini kita ada faktor yang penting lah. Yang pertama jisim dan yang kedua jarak. So, kalau pelajar tengok dekat sini berdasarkan formula yang sama, F sama dengan G, kemudian M1 kalikan dengan M2 dekat sini, formula yang sama tak berubah. Okey, simulasi berdasarkan gambar rajah ni kita dapati untuk hasil darab M1 dengan M2 kita akan dapati daya yang kita akan dapat lebih besar lah. Kita anggap nanti cikgu akan tunjuk pengiraan sekejap lagi. 4F lebih besar lah. Hasil darab jisim satu dengan jisim yang kedua. Yang kedua, kalau kita sini M, sini 3M, kita darabkan kita akan dapat 3F. Ini menggambarkan daya graviti lah. Menggambarkan daya graviti. Seterusnya, kita lihat faktor dari segi jarak antara dua jasad, iaitu arah. Okey, kita tengok dekat sini, kalau jaraknya separuh, berdasarkan daya tadi 4F, kita akan dapati bahawa jarak antara dua jasad ini adalah separuh. Separuh. So, cuba, kemudian yang kat bawah ni, samalah. Kita tengok dekat sini, tapi sebelum tu cikgu tunjuk jugalah bagaimana nak berlakukan. Okey, sebagai contoh, kalau kita beranggapan kita gunakan formula yang sama, M sama dengan G M1 kali M2 bahagikan dengan R kuasa 2. Kita anggap G sama dengan 1. Kita anggap G sama dengan 1. Ini contohlah G sama dengan 1 Newton meter persegi kilogram per kilogram dan R-nya kita anggap 1 meter. So, kiraan yang cikgu boleh tunjuk dekat sini, kes yang pertama tadi nak membuktikan jisim. Jisim itu mempengaruhi daya tarikan graviti. Kalau kita anggap M1 sama dengan 2 kg, M2 bersamaan dengan katakan 3 kg. So, apa yang berlaku formula ni? Kita akan dapati daya tarikan graviti antara dua jasad ini adalah 2 kali 3 kilogram. Di mana pemalar gravitinya 1 tadi, kita anggap yang ini 1 kuasa 2. So, kita akan dapati 6 lah. 6 Newton.
kita akan dapati ianya 6 Newton. Maksudnya jisim ini amat mempengaruhi daya graviti. Okey, sebaliknya kita anggap yang sama. Kita cari sekiranya kita lihat untuk untuk jarak antara dua jasad, kita tengok contoh yang sama lah. Apa kaitan dia kat sini. Okey, sekarang ni kita cari R. Contoh kita dah tahu F sama dengan 6. Okey, kita dah tahu jumlah jisim M1 campur M2 sama dengan tadi. M1 kali M2 sama dengan 6. Okey. Jadi apa yang berlaku, kita nak cari R lah. Apa dia? Kita terbalikkan saja. So, masukkan semula 6 sama dengan pemalar tadi 1. Kita akan dapat 1 kali dengan 6 kg kuasa 2. Sini adalah R. So, R sama dengan 6 bahagi 6. So, dapat 6 meter lah. 6 bagi 1 dapat 6 meter. So, apa yang kamu faham? Sorry ni R kuasa 2. Okey, 6 punca kuasa lah. Punca kuasa 2. So, maksudnya lebih kecil. Lebih kecil. Ini membuktikan bahawa daya tarikan graviti adalah berkadar terus dengan hasil darab dua jisim bagi jasad, dan ianya berkadar songsan dengan R kuasa 2 untuk jarak antara dua jasad. Kita lihat contoh yang tadi. Ini nampak sangat dekat sini. Dari segi jadual yang telah disertakan untuk memudahkan pelajar faham. Kalau kita tengok contoh untuk jasad 2M, di mana daya gravitinya F, maka kita akan dapati dia punya jarak antara dua jasadnya adalah 2. Kita boleh buat kiraan yang mudah dekat sini lah. Ini perbandingan. Ini nak tunjukkan kepada pelajar dekat sini bahawa daya graviti sebenarnya dia bergantung pada jisim antara dua jasad ini, dan juga berkadar songsan dengan berkadar songsan dengan jarak antara dua jasad. Okey, ini adalah aktiviti yang pelajar boleh buat bersama rakan kamu dengan kiraan yang mudah dengan sini. Okey, ini adalah aktiviti yang ada di dalam buku teks kamu. Okey, pelajar boleh cuba dan pelajar akan dapati apa hubungan antara jisim dan apakah kesan kesan utama itu, subjek yang kita nak cari adalah daya tarikan graviti antara dua jasad hanya dengan memasukkan jisim pelajar sahaja, dan beranggapan jarak antara pelajar ini, kita tengok dekat sini 2 meter, 4 meter, pasangan 1 dan 2 lah, itu kita tengok nanti, dan kamu tengok apakah kaitan yang akan kita dapat. Okey, untuk yang seterusnya, kes yang kedua, pelajar nak lihat, nak kaji jasad di antara permukaan bumi. Okey, tadi jasad di permukaan bumi, ini jasad di atas permukaan bumi. So, macam inilah gambarannya. Jasad itu berada pada bumi. Jadi, atas permukaan bumi, daya gerakan graviti antara jasad dan bumi adalah sama dengan berat jasad itu. Okay. So, W sama dengan mg lah, yang seperti yang belajar faham. Kedua-dua daya ini berkaitan dengan percetakan disebabkan oleh graviti. Okay. F sama dengan mg. Dari hukum kegravitian yang telah kita buktikan sebelum ini, hasil darab dan kombinasi dua formula ini, kita akan dapatlah F berkadar terus dengan M1 kali M2 bagi R kuasa 2. Seterusnya kita akan dapat cari pemboleh ubah atau pemalar kegravitian, iaitu G. Okey. Lihat contoh di sini. Okey, lihat contoh di sini. Okey, cikgu ada kat sini. Apa yang cikgu ada? Okey, kes yang kita nak tengok adalah graviti antara bumi dengan suatu objek berjisim 1 kg di permukaan bumi. Okay, jisim bumi 5.98 kali 10 kuasa 20. 4 pemalar untuk bumi, pemalar untuk tarikan graviti yang ni lah.
6.67 ini. Okey, masukkan dalam formula. Apa yang kita perhati, masukkan nilai G yang betul yang diberikan. M 5.98 kali 1 untuk jisim lah. Untuk jasad yang kita nak lihat itu. Kalikan dengan R, jarak antara dua jasad. Jadi kita akan dapati daya gravitinya adalah 9.8 Newton. 9.8 Newton. Kenapa? Ia amat ketara lah disebabkan jisim untuk bumi ni terlalu besar. Sebab tu kita akan nampak 9.8 Newton. Daya graviti antara bumi dengan objek tersebut adalah sama dengan berat 1 kg objek. Iaitu sama dengan anggapan yang kita buat di sini. Pecutan graviti adalah 9.8 meter per second. Angkasa. Ini contoh mudah lah membuktikan bahawa dekat sini kita ada dua kes. Kes yang pertama tadi kita lihat. Kes di mana yang kita kaji adalah jasad di atas permukaan bumi. Dan satu lagi kes adalah dua jasad pegun di bumi. Berdasarkan contoh-contoh yang cikgu berikan, yang biasa cikgu panggil simulasi berdasarkan pengiraan, saya harap pelajar fahamlah bagaimana hubungan yang kita kaji ini adalah hukum kegravitian semesta Newton dengan formula F sama dengan G M1 kali M2 bagi R kuasa 2 digunakan untuk dua kes, untuk dua situasi yang kita belajar tadi. Dua jasad pegun di bumi dengan jasad di atas permukaan bumi. Sekian saja perkongsian cikgu pada hari ini.